Alright, tak apa, kita teruskan. Okay, kalau siapa yang termiss tu korang jangan risau, nanti korang boleh tengok balik ulangan. Okay, jadi nak cepat-cepat je. Nak dah nangis. Okay, alright. So, sekali lagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya Nur daripada Bizland. Okay, untuk siapa yang dah lama subscribe Nur, terima kasih banyak-banyak. Okay, yang baru, okay, korang boleh tengok banyak sebenarnya video-video pasal Shopee Nur dah buat. Cuma video-video Nur tu semuanya yang kebanyakannya dah lama. Maksudnya sekarang ni punya Shopee dia dah update yang baru, jadi dah lain-lain. Okay, jadi untuk korang berniaga dekat Shopee ni ada dua cara, menggunakan handphone dan juga menggunakan laptop. Tapi Nur lebih showkan korang untuk guna laptop, sebab dekat laptop lebih banyak function daripada di handphone punya. Okay, alright. Tapi kalau macam korang tak ada laptop, jangan risau. Korang boleh guna handphone korang, buka dekat Google Chrome. Korang kena cari Shopee Seller Center. Okay, alright. Okay, so apa yang korang nampak ni ialah Shopee Seller Center. Korang boleh pergi dekat shopee.com.my. Okay, ni shopee.com.my, Versi desktop. Okay, and then dekat sini korang boleh nampak ada sign up dengan login dekat sini. Okay, tolong login. Kalau korang dah ada account yang membeli punya, korang selalu shopping kat tu, boleh jadi account untuk menjual juga. Sebab untuk menjual dan membeli ni, untuk buka account Shopee ni sebenarnya digunakan satu nombor handphone sahaja. Lebih senang. Okay, alright. So korang login je macam biasa, guna username dengan password korang macam biasa. Kalau korang guna password, korang boleh guna tekan Facebook je kalau Google pakai Facebook Okay, Google ke apa semua, tengoklah macam mana korang korang login guna handphone. Sama juga macam korang login kan dekat dalam dia punya website ni. Selepas tu korang dah login, okay, korang akan nampak dekat sini ada tulis Seller Center. Korang nampak tak mouse dulu? Tak nampak. Okay, right. Nur harap korang nampak cursor Nur Okay, kalau korang tengok dekat sini. Okay, alright. So dekat sini ada Seller Center dekat atas ni. Korang klik dekat situ dan dia akan keluar macam ni. Okay, so kalau korang tengok dekat Nur punya Shopee untuk Seller Center, untuk Nur login, Nur gunakan bizland.my _main ni Jadi username Nur tak sama sebabkan Nur dah buka sub account. Okay, jadi Nur sub account main lah untuk Bizland. Jadi Nur tak gunakan email sama macam mula-mula korang login. Okay, yang ini Nur akan ajar next class. Yang ni expert punya ni, yang atas lagi. Hari ni Nur hanya akan ajar untuk yang beginner sahaja. Okay, so korang login je biasa dan dia akan jadi phone number. Okay, kita tunggu phone number. Ana baca buku dengan papa. Oh, you go, pandai. Tapi Ana tak tahu. Mama sebab ada muntah banyak. Muntah banyak? Oh. Dah banyak. Iya ke? Dekat selimut dia muntah. Dekat selimut dia muntah banyak. Iya? Ish. Saya muntah banyak. Mama. Okay, alright. So ni korang dah masuk dah login, korang akan nampak yang macam ni lah Okay, so inilah dia Seller Center di dalam laptop. Korang kalau handphone guna Google Chrome, sila buka Seller Center ni. Dekat sini sebenarnya ada banyak sangat function yang korang takkan jumpa dekat handphone korang. Okay, ada banyak sangat function dekat sini. Korang nak buat marketing, nak buat Shopee sale, nak buat apa lagi, Shopee Ads pun lagi senang guna yang ini. Okay, so untuk yang hari ni Nur ajar yang beginner. Okay, hari ni Nur akan hanya sentuh pasal Seller Center. Nur akan tunjuk setting. Pasal Seller Center Nur akan jelaskan satu-satu apa yang ada tepi ni. Yang dekat tepi ni, okay, kemungkinan ada yang tak penuh macam Nur. Okay, yang Nur punya ada banyak. Korang punya mungkin tak penuh untuk new seller. Ada bahagian part-part yang korang tak ada, kena tunggu lama-lama sikit, ataupun kena masuk program Shopee program Shopee yang ada RM15 free shipping, RM19 free shipping, dan juga salah satu lagi ialah 10% cashback. Okay, bila korang join dua program tu, korang akan ada banyak lagi function dekat dalam Seller Center korang.
Tapi korang kena make sure, kena tahulah bila korang dah join 2 program daripada Shopee tu, korang akan ada dikenakan charge lebih lagi daripada seller, new seller yang tak ambil apa-apa program. Dia ada lebih kurang 8% ni kot macam tu. Tinggi jugalah. Bergantung lah, okay. So kalau korang jenis buang harga, janganlah ambil yang tu, program-program macam tu. So kalau boleh tolonglah berniagalah secara sihat tak perlu nak buang-buang harga pun. Sebab korang kena kira, bukan apa, kalau korang jenis kesian-kesian kat orang nak jual mahal, korang kena kira. Korang nak buat marketing, kena cost, okay. Nanti nak buat Shopee Ads pun kena bayar. Marketing center, nak bagi sale ke orang, nak buat diskaun ke orang, nak buat kupon ke orang, semua tu korang kena ambil kira, okay. Jadi tolong kira betul-betul bila korang nak berniaga di Shopee ni. Dia bukan macam dalam Facebook. Korang dalam Facebook pun kalau korang barang tu RM10 tambah duit shipping RM6, RM16, korang tak kena tolak apa-apa. Korang dapat daripada customer back in tu RM16 kan. Tapi dekat Shopee dia ada rate. Maksudnya korang tak dapat RM16 tepat tu. Korang kena charge lagi ada berapa persen tolak tu. Mungkin korang akan dapat RM15 ke macam tu. Tolak duit shipping lagi kan. So dia ada ni lah, nanti Nur akan tunjuk lah macam kira-kiraan tu lah. Okay, so ni ialah korang punya sales center. Okay, selepas first kali bila korang dah buka sales center ni, pergi terus dekat setting. Okay, setting di bawah sekali tepi ni. Alright, first korang pergi dekat my address. Lepas tu korang kena tuliskan address korang. Okay, nama dia boleh tukar sebab apa yang penting, bila nama ni jangan guna nama sendiri. Kalau boleh gunakan nama company korang lah. Okay, sebab ni dia akan keluar dekat tracking number nanti. Dia akan keluar kat tracking number. Jadi kalau keluar nama macam tak best kan. Bubuhlah nombor company korang. Edit je kat sini. Bubuhkan nama company apa semualah. Okay, alamat kedai ke, kalau alamat kedai. Lepas tu setkan dia default address, pick up address, return address. Okay, untuk dropship kita, nanti Nur akan terangkan. Okay, so apa yang problem dekat sini, bila korang buat dropship, korang kena tanya dulu seller macam mana. Macam contohnya kalau barang tu ada problem ke, ada rosak ke, perlu return pada seller balik atau return aja pada kita. Sebab kadang-kadang kita dah bayar kan. Kalau dah seller kata return balik pada dia akan tukar yang baru. Jadi return address korang perlu letakkan alamat seller tu lah. Pick up address, katakanlah macam seller tu ada buat pick up pun, kena pick up address tu kalau boleh letakkan address seller dropship korang. Okay, alright. Kalau tak ada, korang boleh tukar-tukar, jangan risau. Alamat pick up mungkin korang boleh letak pick up address alamat seller, tapi return address korang boleh letak alamat korang sendiri. Jangan risau Okay, so yang itu untuk my address. Lepas korang habis setting my address, pergi dekat basic setting. Okay, so setakat ni tak ada apa-apa soalan untuk yang ni punya. Okay, alright. Okay, selepas korang dah pergi edit, dah masukkan address korang, korang pergi dekat basic setting bawah dia. Okay, basic setting ni memang penting. Okay, dekat sini korang boleh tahu macam mana nak aktifkan vacation mode. Katakanlah korang macam ada nak pergi balik kampung ke, ataupun nak bercuti sebab sakit ke apa ke, tolong aktifkan vacation mode ni. Okay, dan juga vacation mode ni dia akan tutup kedai korang. Orang akan nampak barang-barang yang korang jual, cuma dia orang tak boleh nak bayar, nak teruskan payment tu lah Okay, so dekat sini korang boleh tukar language, English, bahasa Melayu atau bahasa Cina. Okay, so ni vacation mode. Kalau nak ni aktifkan. Okay, ni payment setting. Tolong updatekan wallet pin ni. Okay, dekat sini bila kita jadi seller, kita ada 2 wallet Satu wallet wallet khas untuk seller, dan satu lagi ialah Shopee Pay. Okay, itu 2 wallet yang berbeza. Shopee Pay untuk korang buat pembelian, maksud korang sebagai customer lah. Wallet pin ni pula sebagai seller, maksudnya duit payment daripada customer tu akan masuk dalam wallet pin ni. Jadi tolong editkan updatekan korang punya pin ni Dan dekat sini sebenarnya korang boleh masukkan bank account sekali. Okay, privacy setting. Okay, so dekat sini korang boleh setkan privacy setting. Aktifkan 2 ni supaya macam korang pergi komen dekat, contohnya korang beli barang kat orang, korang ada komen ke, ada like ke barang orang, jadi orang tak boleh nampak. Okay, tak boleh nampak apa yang korang like, apa yang korang komen dekat
Shopee orang lain. Okey. Ni block user ni ni lah macam ada scammer ke apa, kita dah block siap-siap. Okey. So kemudian kita pergi dekat chat setting. Okey, katakanlah korang jual barang tu fixed price. Okey. Jadi korang kena tutup option allow negotiation ni. Okey, allow negotiation ni sebenarnya Nur ada buat video apa fungsi dia, sesuai untuk siapa yang nak buat dropship ataupun siapa yang seller yang ada buat dropship lah. Okey, kalau fixed price korang tutup yang ni korang kena cari nanti dekat video Nur. Okey, lepas tu accept chat profile page tu kena aktifkan supaya mudah orang nak chat dengan kita. Okey, lepas tu next kita pergi notification setting. Okey, yang ni tak ada apalah. Jadi yang ini kalau macam biasa, macam selalu ada dapat notification dari Shopee ada bunyi-bunyi tu kan. Jadi korang boleh tutup dekat sini sebenarnya. Okey, korang boleh tutup dekat sini. Supaya tak nak bising Shopee tu kan. Boleh tutup kat sini lah. No, buka je semua. Okey, lepas tu kita pergi dekat account. Okey. So dekat account tak ada apa. Yang ni edit macam biasa je, login, password. Ni sub account Kalau korang tak ada sub account, tak adalah yang bawah tu. Okey, so ni account macam biasa. Okey, so tadi sebenarnya kita ada satu lagi. Dekat sini, kalau korang tak jumpa chat broadcast tu, korang boleh tengok balik dekat setting. Okey, basic setting. Okey, korang pergi balik dekat basic setting tadi. Okey, korang nampak tak dekat bawah vacation mode ni, dia macam ada auto reply chat. Okey, korang boleh tengok dekat sini set now. Dekat sini bila customer chat dengan korang, dia ada auto reply lah. Sebenarnya ni pun dah ada yang baru. Kalau korang tengok dekat dalam Shopee video-video Nur sebelum ni, dia ada satu function je. Tapi sekarang punya chat assistant dia ada banyak lagi. Okey, dekat sini korang boleh tengok dia ada banyak jenis auto reply. Satu auto reply untuk bukan waktu kerja. Bukan waktu kerja. Contohnya macam kedai korang buka Isnin sampai Jumaat je, satu Ahad cuti, tapi ada chat masuk. Okey, ada chat masuk, jadi kita editkan dekat sini off work auto reply. Jadi macam kat sini Nur tulis dia bayar, your message will receive currency outside our working hours. Okey, bla bla bla, yang ni lah. Lepas tu kita boleh setkan pula working hours kita bila. Contoh working hours Nur letak Monday sampai Friday 9 sampai pukul 5 petang. Ni waktu Nur bekerja. Jadi luar daripada waktu ni, dia akan keluarkan auto reply chat yang ni lah. Okey. Lepas off work, dia akan ada ID pula, reply content. Bila dalam waktu bekerja tapi kita tak perasan ada chat masuk, dia akan keluar yang ini. Dia ada dua jenis auto reply chat dekat sini Okey, alright. Kalau satu lagi yang lebih advance lagi, dia ada FAQ assistant. Yang ini FAQ assistant, korang boleh buat macam ni. Okey. Hello, welcome to Business Online Shop. Okey, lepas tu kita boleh tambah kat sini apa yang selalu soalan yang customer akan tanya. Contohnya delivery concern kat sini. Lepas tu kat sini kita boleh edit delivery time. Lepas tu kita tahulah we deliver sorry, bunyi bising delivered ataupun we post out every Monday to Friday 5 PM. Okay, so dekat sini korang tak perlu pun nak balas jawab soalan-soalan yang sama setiap kali customer akan tanya. Jadi dia akan tolong bila dia detect je customer tanya berkenaan dengan apa dia, delivery time, dia akan klik kat delivery time. Dekat sini dia akan terus keluar jawapan dia. Kita akan post sini sampai Jumaat. Okey, dia dah terus dah. Jadi kita dah kurangkan juga kita punya apa ni, rate chat. Kita ada rate chat bila kau lambat
chat dan mungkin terlambat 1 hari ke apa semua, dia akan turunkan rate tu. Jadi untuk orang dapatkan preferred seller, korang kena jaga korang punya rate tu lah. Okay, so untuk korang tak nak rate korang turun, jadi buat benda ni. Jadi benda tu dah auto reply dah. Okay, so apa lagi next, apa dia, what kind of express, ni apa pula. Okay, so nanti customer boleh klik saja. Lepas tu sampai 3, lepas tu kita save. Okay, nanti kalau nak tahu macam mana muncul dia, korang cubalah check Facebook Nur Bitsland lepas tu korang boleh tahu macam mana dia keluar nanti. Okay, ni message shortcut. Message shortcut ni tak ada apa. Message shortcut ni kalau korang malas nak type panjang-panjang, korang set je dekat sini. Lepas tu nanti bila korang nak chat nanti, tengok okay, dia check keluar kat sini. Tapi Nur lebih suka besarkan dia. Ni fungsi chat ni banyak juga ni. Dia lain tau daripada fungsi chat yang dekat dalam handphone. Dia lain. Okay, contohnya kalau dekat sini, okay, kita buka satu ni. Alright, so dekat sini kita dah tahu dah orang tu scammer ke, orang tu seorang customer yang cerewet ke, ataupun customer yang scam. Yang main-main pun ada. Okay, so dekat sini kita tengok Asia Abdul. Okay, so dia dapat 5 star. 5 star ni maksudnya dia beli dekat orang lain dan dia dapat 5 star daripada seller tu lah. Maksudnya dia ni seorang customer yang bagus. Dan dia duduk di Selangor, dia tak pernah beli barang daripada kita. Kalau ada barang, dia akan keluar harga kat sini, successful order. Dekat sini unsuccessful order, maksudnya dia kalau macam tak bayar ke atau cancel order, dia akan keluar dekat sini. Okay, so kita tahu dekat sini dia tak pernah beli barang kat kita. Okay, kalau macam ni Pretty 81 5 star, maksudnya memang bagus, duduk Kuala Lumpur, dia pernah beli barang kat kita berharga RM40. Dan kita boleh tengok pula dekat sini apa yang dia order sebelum ni. Jadi kita boleh tahu dekat sini sebenarnya dia dah tolong simpankan customer punya information untuk kita. Kalau kita macam niaga dekat Facebook apa semua, kita kena simpan nombor telefon customer, betul tak? Database customer, yes, database customer. Okay, so dekat sini korang dah tahu dah. Okay, dia ni pernah beli baju seluar dengan korang. Maksudnya dia ni memang interest dengan seluar ataupun pakaian-pakaian budak. Jadi dekat sini korang dah ada dah tahu dah apa yang boleh kita promote kat orang ni. So itulah function dia pula. Nanti ada yang baru ialah chat broadcast. Chat broadcast ni No tak tahu seller baru dapat ke tak, tapi korang boleh tengok. Kalau tak ada tu, masa korang kena join dulu program 10% cashback kalau tak silap, 10% cashback ataupun yang free shipping tu. Salah satu tu lah, nanti kita tengok balik. Okay, alright. So dekat sini korang boleh tahu apa order yang dia pernah buat sebelum ni. Apa tu korang boleh share produk dia dekat dia. Kalau ada barang baru, korang just send je dekat sini. Boleh recommend. Okay, and then kalau ada voucher, korang boleh sendkan voucher tu dekat dia orang. Okay, itulah. Okay, forward apa semua. Ni semua banyak lagi korang kena tengok dekat sini. Banyak sangat function dekat Shopee Seller Center ni. Memang rugi kalau korang tak buka. Okay, alright, tutup dulu chat dia ni. Okay, so kita habis dekat bahagian setting. Okay, kita bahagian setting kita habis. Okay, kemudian kita skipkan semua ni. Kita pergi masukkan kita pergi dekat shipping dulu. Shipping ni banyak tanya soalan, kenapa shipping saya tak keluar, kenapa shipping saya tak keluar kan. Sebenarnya Nur dah buat video sebelum ni. Ada siapa yang tengok, alhamdulillah. Siapa yang belum tengok, korang tengok sini apa yang Nur buat. Okay, alright, so dekat sini bagian shipping, korang pergi dekat shipping setting dulu. Ni korang tak ada laptop, korang kena buka juga Seller Center ni. Sebab hanya boleh edit, boleh set up dekat sini dulu, barulah korang punya apps tu akan muncul korang punya shipping tu. Okay, so dekat sini korang kena pilih mana yang korang nak pakai. Okay, kalau macam Nur punya ni, shipping setting ni, Nur ada Shopee supported logistic okay, so dekat sini Nur pakai Ninja Van, DHL e-commerce, ada JNT Nur tak akan pakai. Post laju, dah ada barunya Citylink Express. Okay, so ini semua under Shopee. Maksudnya Nur kena print out tracking number yang Shopee dah bagi bila customer dah beli barang. Okay, Citylink ni Nur takut sikit. Bukan apa, sebenarnya kita kena pilih mana yang paling dekat dengan kita supaya senang kita nak post. Kita jangan harapkan Shopee nak pick up kat kita kadang menyampah kalau menunggu. Okay, alright. Kalau boleh gunakan lebih daripada satu courier jangan guna post laju je, kena tambah salah satu juga.
Contohnya macam DHL ke, JNT ke, Ninja Van ke, tak kisahlah, janji lebih pada satu. Lebih pada 2 lagi bagus. Macam Nur pakai 3 terus. Okay, sebab macam Nur punya Sabah Sarawak pos laju dia yang hantar dengan JNT. Nur tak pakai JNT, jadi Nur pakai pos laju lah. DHL dengan Ninja Van untuk Semenanjung. Dia tak ada lagi pergi ke Sabah Sarawak, mungkin sebab mahal agaknya kan. Okay, so dekat sini kita boleh update day to ship. Okay, macam Nur banyak ready stock item, jadi Nur akan letak 2 lah. Kalau macam korang pre-order ke apa ke, korang boleh letak dulu 2 dekat sini. Nanti Nur akan tunjukkan dekat mana korang nak buat pre-order dekat setiap barang korang tu. Sebab setiap barang tu kadang-kadang pre-order dia lain-lain kan, lain-lain waktu nak sampai tu. Okay, so dekat sini korang boleh nampak thermal printing. Okay, untuk siapa yang gunakan thermal printing, korang boleh aktifkan option ni. Nur pakai print biasa je, jadi Nur tak aktifkan yang ni lah. Okay, so yang ni penting korang kena edit setting dulu yang ni, shipping ni. Okay, baru dekat apps korang tu dah boleh nampak shipping tu. Okay, lepas pergi kat sini, barulah kita pergi dekat My Product. Okay, so dekat sini korang nampak ada My Product, ada app new product dengan suspend product. Suspend product tu mana yang mungkin listing-listing korang tak lepas lah. Macam tu banyak tak lepas ialah Pandora. Sebab Pandora dah ada dekat dalam Shopee. Macam Nike, apa semua jenama yang ada dekat dalam Shopee mesti kena ban punya. Dia ada cara dia macam mana tak nak kena ban. Okay, so kalau kat sini, okay, kalau tengok ni barang Nur. Okay, barang Nur macam banyak craft lah. Okay, let's see, kita try masukkan satu barang Okay, ni lah Nur buka salah satu. Sekejap mana nak tunjuk kat korang ni. Okay, agak-agak siapa yang tengok Nur ni banyak yang bisnes apa agaknya Okay, right. Ni try buka ni lah. Okay, so kita tengok dekat sini ialah Hilton Nak tengok kat sini Hilton. Okay, alright. Ni contoh yang common, yang banyak barang, yang banyak barang China viral yang baru-baru ni. Okay, kita pun ada buat dropship juga, nanti boleh contact nombor dekat atas tu. Okay, alright. So yang ini untuk yang macam ni ni salah ni, tapi tak apa. Okay, untuk product name product name memang penting. Product name ni korang kena letak product ni yang betul, supaya bila orang cari senang jumpa. Jangan letak nama yang panjang-panjang tapi tak ada kaitan pun dengan produk korang. Jangan tiru listing China punya Okay, so macam ni contoh korang jual bag ke apa ke yang ada jenama. Okay, contohnya bantal ni bantal Hilton. Okay, ni salah ni. First, apa yang korang perlu letak pertama kali yang korang kena type di depan ialah jenama. Okay, jadi kalau bantal tu Hilton. Okay, kalau macam Nike, hati-hati memang kena ban punya. Jadi korang jangan letak Nike, mungkin kena ganti dengan nama lain lah, Sport ke apa ke. Macam G-Shock pun sama, tak boleh. Korang kena tukarkan nama lain. Okay, tapi yang pasti yang depan sekali ialah untuk jenama. Okay, katakan macam korang buat handmade item, memang bagus letak jenama korang kat depan. Tapi kalau boleh panjang sangat jenama korang tu, tolong short form lah kita nak nampak branding je. Tapi kalau korang buat panjang tu, nanti bila keluar listing tu nampak keluar gambar nama product name tu asyik keluar nama yang sama je. Lepas tu customer pun tanya, dia ni jual apa sebenarnya kan. Okay, alright. So dekat sini kita tulis Hilton. Okay, dekat bahagian sini jangan letak semua huruf besar. Mesti dia hanya untuk permulaan sahaja besar. Macam H besar. Okay, pillow, P tu huruf besar. Okay, tidak perlu lagi buat Dewi bahasa macam dulu Nur aja dekat dalam video yang sebelum ni. Sebab sekarang Shopee dah ada auto detect. Maksudnya kalau korang buat bahasa Melayu, buat je ada semua bahasa Melayu. Jangan risau, nanti dia ada auto translate. Okay, kalau buat semua bahasa English, buat je bahasa English. Nur pun dah campur juga. Okay, so ni Hilton pillow ataupun Hilton bantal. Lepas tu korang kena bagi kena mention berapa gram, 1000 gram. Okay, contohnya macam ni bantal yang Nur jual ialah 1000 gram. Jadi Nur kena mentionkan 1000 gram ni. Ni penting Ni penting sebab customer memang tengok gambar je, dia tak tahu pun berat. Kadang-kadang bantal Hilton ni ada banyak jenis, ada 300 jenis, ada 500 gram, ada 800 gram. Jadi kita kena mention siap-siap kat produk ni. Memang customer tak suka tengok description.
Dia tengok bantal, oh butter hater. Dia ingat butter hater semua sama, tapi tak. Dia ada gram dia. Okay, jadi korang kena mention. Okay, kata let's say korang jual apa lagi, macam produk kecantikan. Ada buat produk kecantikan ke? Produk kecantikan ni sebenarnya bagus jual kat Shopee, sebab Shopee lepas lagi. Kalau kat Lazada susah dah nak jual produk-produk kecantikan dengan kesihatan ni, sebab dia minta sertifikat KKM. Okay. Alright, so dekat sini contoh macam apa ni nak lagi okay, katakan korang jual madu. Okay, depan dia apa dia? Korang contoh Shuib punya madu. Depan tu tulis Shuib. Mesti jenama dulu jenama madu tu apa? Shuib. Okay, tak Shuib tu kat depan. Shuib madu lebah asli apa semua. Kalau candle stick punya, letak stick, and then dekat bagi tahu terus satu stick tu ada berapa gram. Kalau contoh korang mau jual satu stick tu, contoh satu stick tu 5 gram, korang kena mention 5 gram kat belakang sekali belakang sekali 5 gram. Tapi kalau korang jual satu balang tu ada 30 stick, okay, korang kena mention juga kat dalam tu 5 gram 30 stick. 5 gram per stick. Lepas tu kena tulis dalam kurungan ataupun terus je, tak ada titik, tak ada apa, jangan risau. Janji space bar. Korang kena mention ada berapa stick dekat dalam bekas tu. 30 stick contohnya. Okay. Lepas tu kalau macam korang ada free gift, terus tulis dekat dalam produk ni free gift, free berapa, free bag. Okay. Alright. So dia tulis kat belakang macam tu lah. Tu cara untuk buat produk ni. Okay. Alright. So product description, okay, korang buat kalau boleh. Memang ramai orang malas nak baca, tapi kalau korang pandai copywriting, memang korang punya copywriting tu orang layan lah, orang baca kan. Tak apa, buat je. Buat je. Asalkan apa yang korang jelaskan product description tu ialah apa yang korang jual, dan memang tak apa satu memang nak menarik lah. Tapi apa yang penting, apa yang yang bila customer tu baca, dia mesti nak beli barang tu. Dia mesti ada sebab. Okay. Ni kena tanya sifu copywriting lah. Ni pun tak terror sangat copywriting sebenarnya. Okay. Alright. So dekat sini tak perlu letak hashtag macam Instagram, tak perlu, sebab kita ada tempat lain untuk letak hashtag. Okay. Tak perlu ada hashtag lagi macam dulu, tak perlu. Ni yang baru punya. Okay. Lepas tu kategori. Okay, lepas yang kategori ni, tolong pilih kategori yang betul. Kadang-kadang ramai sangat orang letak kategori yang salah, menyebabkan barang dia orang dah cantik dah produk ni, dah cantik dah dia punya description, tapi salah letak kategori, tetap orang tak jumpa juga. Okay. Untuk kawan-kawan yang dekat Facebook, kemungkinan ramai yang jual aksesori, yang jual DIY craft. Okay, korang hanya perlu pergi di dekat sini. Okay, sebenarnya kalau ni raja-raja ke godek kategori ni untuk korang tahu. Okay, kalau macam craft tu korang perlu pergi dekat bahagian fashion accessory. Lepas tu korang pergi dekat more accessory. Lepas tu DIY accessory. Okay. Kalau korang jual bow and ties, kat sini boleh ada semualah. Dan ni DIY accessory ni untuk barang craft yang belum siap. Okay. Jangan pergi dekat home and living macam kategori yang lama. Sekarang dah ada kategori baru dah, memang detail. Korang kena cari je. Memang banyak kat sini, detail lah semua. Okay. Jewelry semua ada kat sini. Macam siapa yang jual cermin mata, jual tali pinggang, topi, semua dah detail dekat sini. Jadi korang kena rajin godek-godek dekat bahagian sini. Sebab dia ada banyak. Tolong jangan letak others. Sampai bila pun orang takkan jumpa. Perkataan others ni tolong jangan letak. Tolong jangan ambil kategori others ni. Sebenarnya dia menjerat diri. Kalau korang tak jumpa juga mana kategori yang sesuai untuk barang korang, pilih mana yang seakan-akan sama. Yang adik-beradik dia pun tak apa. Okay. Jadi jangan korang pilih others ni. Bahaya. Okay. Alright. Pergi back. Okay, selepas dah masuk yang kategori, selalunya kalau korang masuk produk, dia akan tanya produk ni dengan kategori dululah, baru korang boleh buat yang ni. Okay, lepas tu material. Okay, mana yang tak ada star ni, maksudnya tak isi pun tak apa. Okay, kita skip. Okay, so dekat sini ialah ada variation. Variation 1 dan variation 2. Dia ada 2 variation kat sini. Variation ni pun sama. Tengok banyak sangat orang buat salah. Contohnya macam barang dia jual barang yang sama, tapi berat lain-lain. Tolong buat listing yang baru.
Okey, sebab variation yang ada dekat sini untuk berat barang yang sama sahaja. Jangan contoh korang buat variation untuk 2 kotak, untuk 3 kotak. Kalau bantal tu untuk 2 bantal, 3 bantal. Korang kena tahu shipping dah lain. Lepas dia dah jadi macam tu, kalau Shopee tolak shipping banyak, korang salahkan Shopee. Padahal korang punya listing kat sini dah salah. Okey, sekarang Shopee dah tegas kalau korang buat macam tu, berat lebih, korang akan dikenakan charge shipping Nur pernah kena, kena lah, ramai yang pernah kena. Barang berat, lepas tu dia tak isi betul-betul, last sekali dia tak dapat apa, 300 burn dia macam tu. Shopee dah ambil sebab kesalahan kat sini. Okay, jadi kat sini penting variation 1 dengan variation 2 ni. Okay, kata kalau macam Nur punya bantal ni, jangan letak 2 bantal, 3 bantal, tak payah letak package tu. Dekat situ kalau korang nak jual harga murah, kat sini kita ada wholesale price, harga borong. Kita letak kat situ, bukan dekat variation ni Okay, so dekat variation ni hanya letak apa? Color dengan size. Kalau baju, color, size, senang. Kalau contohnya satu lagi jenis, contohnya macam madu, ada madu tualang dengan madu asli. Korang boleh letak dekat sini. Yang penting dua-dua tu sama berat. Dua-dua sama berat Okay, so dekat sini Nur letak color lah. Okay, color apa dia, bla bla bla. Okay, version 2 Nur tak ada pun tak apa, sebab tak penting, dia ada color je. Okay, so dekat sini listing tu banyak, nampak tak? Banyak sangat dia punya color. Jadi takkanlah nak type satu-satu kan, harga, price dengan dia punya stok kan. Jadi dekat sini kita boleh letak je price, contohnya 30. And then kita apply to all, dia akan terus automatic sampai habis, dia akan terus update kan. Okay, dia terus update kat sini. Okay, katakan dekat sini stok. Kalau stok tak sama, terpaksalah korang edit satu-satu. Tapi kalau korang stok sama, tekan berapa? 10, patut apply to all. Okay, kalau korang perasan dekat sini ada Malaysia stock. Okay, ni untuk siapa yang ada dengan SIC ke apa nama itu, tak ingat. Yang ni untuk siapa seller yang ada dah dapat orientation daripada Shopee. Shopee akan ambil maksudnya buka akaun kita untuk dekat Shopee Singapore. Okay, Shopee Singapore lah. Yang ni next lah, next nak ajar. Ni kena tunggu invitation, Shopee akan hantar. Mana yang seller yang aktif, dia akan hantar lah. Baru akan keluar listing yang tepi ni. Okay, so ini dia yang wholesale price ni yang Nur cerita tadi tu. Jadi tak perlu letak kat variation please. Kalau kena tolak duit daripada Shopee, jangan salahkan Nur, jangan salahkan Shopee. Salahkan diri sendiri sebab salah listing. Okay. Okay, alright. So dekat sini, katakan korang nak buat harga borong. Okay, untuk bantal ni contoh berapa korang letak harga borong? Contoh korang nak buat 300 ke apa, RM30 ke diskaun. Okay, minimum kat sini korang letak 3. Okay, lepas tu maksimum dia berapa? Maksimum ni make sure korang letak jumlah yang munasabah, yang korang boleh wrap. Macam bantal dia besar, Nur tak boleh wrap banyak. Paling-paling Nur boleh wrap 6. Okay, ataupun 10. Tak boleh buat banyak. Okay, 10. Jadi berapa unit price yang Nur akan bagi? Nur akan bagi 30, katakanlah. Okay, jadi bila dia lepas, dia ambil 3 dan ke atas sampai 10, bantal tu akan automatik jadi harga RM30. Okay, lepas tu dia kira terus lah. Lepas tu bila dia dah tekan 11 contohnya, ni yang orang tak tahu lagi, mungkin ada yang ni ke, bila customer pilih 11, hanya 10 saja yang jadi RM30 tu. Yang satu lagi tu dia akan jadi RM35 balik. Okay, alright. So katakanlah customer ni nak beli 11, minta dia buat 2 order yang berasingan. Sebab kita dah tahu dah, kita maksimum 10 je ni kita boleh packing ni untuk bantal ni. Kita tak boleh lebih daripada tu. 11 ke 12 kita terpaksa juga pecah order. Jadi minta dia pecah order. Contohnya, so minta dia order, mula dia order 6 bantal, dan kemudian buat lagi sekali order 5 bantal. Jadi kita nak packing pun senang. Jadi dia ada 2 tracking number dekat situ lah. Jadi dia akan dapat harga RM30 ni. Okay, alright. So korang boleh tambah lah. Kalau macam barang korang kecil-kecil nak tambah lagi. Okay, contohnya 11, maksimum 20. Boleh tambah lagi harga berapa pula, dia bagi 25. Macam tu. Ni untuk barang yang kecil-kecil kalau barang besar-besar jangan nak buat pasal. Okay. Okay, alright.
Lepas tu product image. Okey, kalau dekat dalam apps tu tak perasan ada ke tidak. Tapi kalau dekat seller center, korang akan bila korang dah start je buat operation, korang akan nampak ada 2 option untuk letak gambar. Nampak tak? So dekat sini ada product image. Product image tu selalunya menu akan letak gambar yang main yang nampak general semua nampak. And then dekat sini bahagian kita tadi kita letak color punya version. Jadi nak akan letak sesuatu. Contohnya color black, yang ni dark blue, crimson, emerald green, grey, purple, white, brown, yellow semua ni lah. Jadi dekat sini bila customer tekan aja option black, dia akan keluar gambar black. Jadi dekat sini takkan ada tersalah order. Kadang-kadang customer bila korang tak letak dekat sini, bahaya dia apa tau? Customer ingat ke barang A, tapi dia pergi klik B. Bila sampai dekat dia, dapat barang B, dia buat komplain. Dia kata tak sama macam dalam gambar. Sedangkan kita dah tulis dekat description, tapi orang ni malas nak baca description. Jadi korang tolonglah letak gambar dekat korang punya version ni, untuk korang lawan balik customer yang macam ni. Okay. Kadang-kadang yang scam pun ada juga. Jadi kena hati-hati lah. Kalau boleh tolong isi bahagian color ni, atau bahagian version ni. Letak siap-siap gambar korang. Okay. Alright, so dekat sini bahagian shipping. Okay. Alright, so dekat sini tolong letak berat yang betul. Tolong letak berat yang betul Okay, so dekat sini harga berat bantal tu ialah 1000 gram. Jadi Nur akan lebihkan lah 1.2 sebab kita kena kira juga. Memang berat barang tu ialah 1 kilo, iaitu 1000 gram. Tapi bila kita dah tambah sellotape, kita dah tambah plastik, kalau ada bubble wrap pula kan, dia dah jadi makin berat. Jadi kita kena lebihkan sikit berat tu. Okay, dan lagi satu, kalau untuk yang barang besar ada kotak, tolong isi parcel size ni. Parcel size ni letak. Walaupun korang jual lipstick, kalau contohnya barang lipstick pun korang boleh letak walaupun kecil, boleh letak juga kan, sebab kadang-kadang lipstick ni orang beli banyak kan, jadi dia akan kalikan berapa kotak orang tu beli. Okay. Macam lipstick tu ada kotak lah isi. Macam perfume ke apa ke, ada kotak isi je siap-siap. Walaupun korang punya berat tu mungkin bawah, sebab kita tahu mungkin seller customer ada borongan kita apa kan, kita isi siap-siap supaya kita tak ada tak rugi lah. Tak rugi kena tolak shipping dengan Shopee. Okay, so dekat sini Nur tak perlu isi. Okay, sebab Nur akan delete posting ni nanti. Okay, ni kita akan buka untuk sheet dengan agent je. Okay, lepas tu kat sini kita aktifkan. Dekat sini lah baru keluar option untuk shipping bila korang dah setting tadi. Jadi untuk first time tolong edit setting tu tolong buat. Baru korang akan nampak semua ni. Lepas tu ada yang tanya kenapa tak keluar lori hijau ni ya. Okay, lori hijau ni untuk seller baru dia mungkin akan keluar DHL dengan JNT saja. Untuk post laju sekejap lagi Nur akan bagi link dekat komen ni. Okay, korang pergi dekat situ, korang kena daftar. Okay, nanti dia akan ni lah, isi je lah borang tu. Nanti akan dapat lah untuk post laju punya. JNT, Ninjawan pun kena tunggu. Nanti dapat invitation daripada Shopee. Nanti korang kena isi borang lah. Okay. Alright, bila dah aktifkan, kat sini korang boleh edit. Kat sini bahagian untuk barang yang ada pre-order. Barang korang daripada China ke apa ke, nak pre-order ke, contohnya macam handmade, ambil masa untuk buat. Macam ambil masa berapa hari, 5 hari. Jadi korang akan letak sini yes, pre-order. Dan dekat sini waktu untuk pre-order ialah 7 hari. Dan ke atas 7 sampai 30. Lepas tu edit kat sini lah berapa hari yang korang perlukan Okay, lepas tu no. Okay, katakan korang jual bundle. Jadi korang kena tekan use kat condition ni. Jadi barang bantal ni baru jadi no akan renew lah. Okay, parent SKU ni pun ada juga orang tanya. Okay, ini parent SKU ni katakan korang ada buat kod untuk barang-barang. Kalau korang barang banyak sangat kan, korang ada tulis, mungkin ada kod sendiri. Jadi korang boleh buat dekat sini. Jadi next time kalau contohnya kod B001 jadi korang tahu ni bantal return. Macam tu lah. Yang ni korang punya sendiri lah Kalau tak ada biarkan je. Okay, lepas tu kita update. Okay, habis dah dekat bahagian ni produk. Kalau korang tak faham, tanya je soalan. Kalau tak sempat ke apa, tanya je. Nanti Nur akan tengok balik. Siapa yang tengok reply balik kan. Okay, jual tudung.
Jual tudung sama. Waalaikumsalam Kak Intan. Okey, baru nampak. Okey Luqman, kalau jual tudung, katakan tudung tu ada jenama. Okey, kalau dekat product name tu start dengan jenama dia dulu. Okey, contoh macam tudung yang dia pakai ni jenama dia Duchess. Okey, jadi kita start product name tu dengan Duchess by CPG. Lepas tu apa nama dia? Dia mesti ada nama dia untuk apa ni? Untuk tudung tu kan. Lepas tu mungkin tudung tu ada saiz berapa bidang, 40 bidang 40 ke bidang 60 ke, mention dekat dalam product name tu. Mention siap-siap. Okey. Lepas tu kalau korang buat set, tulis set dekat dalam produk tu, set berapa pieces, set 5 pieces ke, set 6 pieces ke. Tu untuk yang made untuk buat set lah tapi kalau yang pasti kena mention dia punya size tudung tu bidang berapa. Dekat situ pun senang. Orang tak payah tengok description dah. Orang tengok tengok tajuk orang dah tahu dah. Okey. Lepas tu apa lagi kita nak tengok? Okey, lepas tu kita dah habis dekat add product. Okey, kalau ada apa-apa soalan korang tanya. Nanti kalau tak sempat tak apa, nanti kita tengok balik. Okey, so tadi kita dah pergi setting, shipping, chat. Okey, apa lagi? Okey, alright, kita pergi balik dekat my product tadi. Okey, so dekat sini okey, kalau tengok dekat handphone, korang akan nampak kat handphone. Jadi Nur akan tunjuk yang kat handphone pula Okey. Nur buka dalam handphone. Papa nak putus sekejap. Oh ya ke? Putus cepat dah. Putus cepat? Nak pecah dah Papa. Sakit Papa. Yo. Okey, kejap Nak akan tunjuk apa yang akan keluar dekat dalam handphone korang. Ini nak makan. Nah, makan. Kejap. Okay. Alright. Okay, so ni apa yang korang nampak dekat handphone korang. Bila korang dah masukkan produk tu, okay, tengok kat sini tengok yang dekat screen tu ni. Okay, bila korang dah masukkan produk tadi, pergi dekat me. Okay, lepas tu korang akan nampak macam ni. Okay, untuk yang nak cari untuk buat live, dia dekat me ni tau. Tak perlu pergi masuk my shop lagi. Dekat sini korang akan nampak live streaming. Ni untuk korang live Dekat sini ada Shopee Live Hub apa semua. Untuk seller baru mungkin tak ada lagi, tapi tak apa, sekejap lagi Nur akan sharekan link untuk korang live guna laptop. Ada live guna laptop ke untuk streaming ada. Okay, so pergi dekat my shop. Dan korang akan nampak dekat sini my product apa semua. And then korang scroll sampai bawah, korang akan nampak barang tadi. Okay, untuk yang mula baru masukkan barang, dia screen dia tu hitam. Jadi korang just pangkah je, ada pangkah kat situ. Jangan risau, tak ada apa-apa pun. Okay, lepas tu untuk ni korang perasan tak ada tulis boost now dekat barang korang tu. Jadi dekat sini sebenarnya korang kena aktif setiap 4 jam mesti kena tekan. Nampak macam biasa-biasa je, tapi ni sebenarnya membantu korang untuk upkan korang punya listing. Dalam masa yang sama, kalau korang rajin, memang akan dapat seller. Akan dapat buyer. Seller pula dah. Okay, jadi korang kena sentiasa boostkan benda ni. Nampak macam biasa je. Ni marketing free marketing free. Nampak macam biasa. Jadi korang tak perlu lagi guna Shopee Ads tu, tak perlu. Korang hanya perlu rajin tekan boost now ni saja. Perlu rajin boost now ni saja. Dia boleh boost now untuk 5 produk dah setiap 4 jam. Okay, habis 4 jam ni, kalau korang buat, ada setengah seller lain tu, dia siap buat loceng, set kat dalam handphone loceng. Set alarm, alarm. Jadi ada alarm je, dia orang buka Shopee, dia orang boost. Ada alarm je, buka Shopee, boost. Okay, so ni penting penting. Marketing free sebenarnya. Kalau Nur pernah buat saja testing Nur tak boost sampai 2 hari, memang tak ada sale. Lepas tu, lepas 2 hari tu ni Nur baru boost balik.
Patut alhamdulillah dapat 5 ni kan. Tu ada 5 to ship tu. Terus masuk 5 tu. Tu Nur baru start buat semalam. Sebenarnya hari semalam Jumaat kan. Khamis dengan Rabu tu Nur test. Nur tak buat push up langsung. Memang orang tak nampak. Tak ada bayar langsung. Okay, bila dah buat tu baru orang nampak balik. Okay. Okay, lepas tu kita tengok balik. Okay, so dekat sini apa lagi nak tunjuk Okay, my shop. Okay, alright, Nur nak tengok dekat my shipping. Okay, untuk yang siapa yang guna logistik tu, okay. Oh ya, lupa lagi satu dekat shipping tu. Baru-baru ni Shopee ada hantar notification. Dia kata ada option tu ada, so mungkin Shopee akan buang. Jadi dah susah dah untuk siapa yang nak buat COD ke atau siapa yang nak buat delivery sendiri ke, susah. Memang dah tak boleh dah. Memang terpaksa guna Shopee punya logistik. Jadi korang terpaksa ada printer lah. Memang terpaksa ada printer dah sekarang. Dan kalau boleh ada modal lebih, tolong beli laptop. Second tak apa. Sebab laptop ni penting dekat saya. Memang banyak function dia berbanding yang dekat dalam Shopee apps ni. Okay, kalau korang tengok dekat sini, okay, tekan to ship ni. Okay, ni sebab Nur pakai Shopee punya. Bila korang arrange shipment, draw off and then confirm. Tengok dia show print. Guna seller center, dia hanya keluar macam ni je. Jadi korang kena pergi juga dekat seller center. Okay, alright. So kita tengok balik dekat seller center. Pergi dekat my shipment. Okay, my shipment. Okay, untuk yang guna thermal printing tadi tu memang bagus. Kalau korang guna thermal printing, korang pergi dekat my ship, jaga Nur ajar. Okay, yang nak print satu-satu. Okay, nak tengok Okay, tadi kita tekan ship dekat order yang ni. Jadi dia dah ada order, dah ada ni lah. Untuk yang belum, tekan my ship. Okay, tekan arrange shipment. Sama juga macam tadi. Draw off and then confirm. Jadi dia akan keluar macam ni. Keluar tracking number tu sekejap. Yes, dah keluar tracking number. Lepas tu print baby. Okay, katakanlah order korang banyak. Sebab tu kita kena pergi dekat mass tadi. Ni untuk print satu-satu Okay, jadi satu lagi. Kalau korang tengok kat sini, listing dia mungkin ada yang short form. Jadi kalau kita nak tengok, macam kita tak nak tulis barang, kita klik je dekat mana-mana bahagian order. Kalau headphone ni, tekan order kat sini. Okay, jadi dia akan keluar kat sini lah. Ni nampak total successful delivery. Customer ni memang selalu beli barang, selalu sampai kat dia. And then 5/5 buyer rating. Maksudnya dia memang seorang buyer yang bagus lah. Dia dapat 5 star daripada seller lain. And then kita boleh tengok delivery address, apa semua. And then kita boleh tengok kat sini. Ni penting Okay, dia order barang apa. And ni nampak ada duration. Kalau kita takut termiss kita buka satu-satu, tak apa. Okay, kita tengok sini RM3 harga dia, kuantiti 1. Okay, 3333663. Okay, lepas tu kita tengok yang bawah ni yang penting. Okay, so subtotal total semua harga barang yang RM5, RM15. And then shipping subtotal RM4.77. Yang ni dia tak pakai free shipping voucher, jadi dia kena pakai. Okay, lepas tu nampak tak ada free and charges. Ni dia yang Shopee ambil tadi, yang Nur cerita tadi. Nur dah tolak dah buang lah 10% cashback punya program tu. Lepas tu dia ada tolak lagi banyak. Jadi hati-hati penting korang kena kira balik harga barang yang korang akan jual dekat dalam Shopee tu. Ni Nur pakai program free shipping saja. Free shipping. Jadi Nur dah kena RM1.06. Untuk new seller yang tak ada apa-apa program, dia hanya ambil 3%. Lagi sikit lepas tu dia dapat ni. Dia tolak. Jadi Nur sebab ada satu program dari Shopee, jadi Nur tolak lebih sikit lah. Kalau korang ambil dua-dua lagi lebih, lagi banyak. Jadi ni order income. Okay, ni bukan order income final tau, korang kena ingat. Jangan ingat korang dah dapat dah RM18.71 ni. Dia punya order income final dia lepas customer dah dapat barang tu. Okay. Sebab dekat situ dia Shopee akan tengok balik. Kalau barang tu berat, dia akan tolak. Dekat sini contoh kita ambil barang yang paling berat ialah periuk. Kita tengok periuk ni. Okay.
Okay, so ni okay. So harga periuk tu ni dropship dia ambil harga lain, dia tak sama macam ni. Okay, so nampak fee and charge dia RM3.34. Shipping subtotal kosong, mungkin dia pakai voucher. Jadi ada RM46.66. Disebab apa tak ada shipping subtotal? Sebab satu, dia memang ambil, dia pakai voucher. Dan dua, sebab kita memang isi berat dan juga saiz kotak yang betul. Jadi kita tak kenakan charge daripada Shopee. Alhamdulillah. Jadi memang kita akan dapat RM46.66. Kalau korang salah letak, korang kena tolak. Dah Nur tengok ramai juga orang komplain, memang kosong dia punya ni, memang tak dapat apa dia punya final tu, final paid tu. Last habuk je. Okey. Jadi tolong berhati-hati dalam bahagian sini. Okey, jadi kita pergi balik dekat my shipping. Okey. Alright, so ini untuk yang guna thermal printing ataupun yang order banyak, kita pergi dekat mass ship. Okey. Alright, so dekat sini kita boleh tengok. Okey, DHL. Alright, Nur suka pakai DHL ni sebab dekat dengan rumah. Senang nak hantar. Pos laju jauh sangat. Okay, first, sebelum korang nak print, korang kena dapatkan dulu tracking number. Okay, jadi korang pergi dekat order to ship, klikkan semua barang yang belum dapat order, and then tekan mass arrange, ship confirm. Tengok, successful. Okay, dah dapat dah semua tracking number. Okay, lepas tu download. Okay, katakan korang ialah dropship. Jadi korang kena save dalam PDF. Dah hantar je file tu dekat WhatsApp seller korang, dan biar seller korang postkan barang tu. Senang tak? Senang je. Okay. Alright, so dekat sini adalah dia punya tracking number daripada Shopee tu. Untuk thermal printing senang, print je. Dia dah ada size dia, dia ada setup dia. Kalau tak tanya setup printing thermal tu, memang jangan tanya Nur tak guna, Nur tak tahu. Okay. Alright. Untuk Nur punya Nur guna printer biasa. Okay, untuk printer biasa Nur selalu ambil saiz A6 half daripada A4. Okay, ini gambar A4. Takkan nak print besar-besar kan. Jadi korang tekan kat sini untuk copy satu, more setting. Okay, nampak tak ni page per sheet ni, per sheet. Okay, contoh korang nak buat kecil-kecil, korang tekan 4. Jadi dia dah tolong setting kan untuk 4. Kata korang nak buat 2, dia dah setting untuk 2. Jadi korang print je. Tak susah-susah pun. Tak perlu nak masuk keluar print satu, tak perlu. Korang just adjust dekat per sheet je berapa. Contohnya 6, 4, 6. Nak kecil lagi. Okay. Tapi kalau boleh jangan kecil sangat, nanti susah pula courier tu nak scan. Kan hilang barang tak pasal pula. Okay, lepas tu ni fit to paper lah. Alright, lepas tu print macam biasa. Okay, tu cara nak print Okay, itu saja. Okay, apa lagi? Okay, so kita dah cover bahagian shipment, bahagian setting, bahagian macam nak masuk. Okay, sebenarnya banyak lagi. Okay, shop rating. Yang ni kita Nur tak ajar sebab banyak sangat. Okay, lagi pun nampak dah habis dah 1 jam. Sekejap je kan. Okay, tadi kita dah belajar untuk first seller. Setting kita dah cover. Shipment kita dah cover. Order sama je dengan shipment. Okay, alright. Ni sama, dua ni sama Lepas tu produk kita dah cover. Yang ini paling panjang, Nur takkan masuk. Okay, yang ni next. Kalau ada permintaan, korang komen kat bawah. Kalau lebih daripada 5 orang Nur akan buat. Yang ni memang panjang ni kalau nak buat kelas marketing center ni. Memang banyak sangat. Okay, check broadcast pun tadi Nur dah tunjuk. Finance ni bagus untuk siapa yang nak SDN, nak daftar. Yang ni pun kemudian. Okay, data dia pun bagus. Yang ni kemudian. Tapi kalau korang nak godek-godek boleh. Check assistant pun kita dah. Shop ni pun banyak lagi. Yang ni next. Korang komen je lah dekat bawah tu, kata nak next punya live. Okay. Kalau tengok respon bagus, Nur akan live untuk yang cover subjek yang lain pula. Okay, so itu je lah untuk hari ini. Okay, alright. Terima kasih banyak untuk yang tengok live Nur hari ini. Okay. Oh, yang boost free tu dekat handphone senang, handphone. Kat handphone. Kat apps pun banyak juga update baru. Memang best Shopee sekarang. Banyak sangat update baru. Okay, kejap nak tengok tuju balik.
Mana dia? Image this picture. Okay. Okay, dah tunjuk yang dekat tab Right. Kejap. Mana pula ni? Kejap cuba nak tunjuk balik handphone ni. Window capture, right, video capture. Alright. Okay, alright. Dah jumpa dah. Okay, so ni dekat apps ni dekat app Shopee. Untuk boost up sale tu boost up now tu Okay, korang pergi balik dekat Shopee korang. Korang tekan Mi kat bawah tu kecilkan. Okay. Alright, nampak Mi kat bawah tu, tekan Mi. And then korang pergi dekat My Shop atas tu. Lepas tu korang scroll kat bawah, korang akan jumpa produk korang. Okay, so saya nampak. So dia akan keluar, bila korang baru masuk ke produk, dia akan keluar hitam tu, nampak tak? Tekan X je. Okay, so nampak. Lepas tu tekan dia boost now. Lepas tu boleh share ke apa ke. Okay. Alright, boleh tekan kat sini boost now. Pilih 5 produk korang setiap 4 jam. Tolong rajinkan. Ni free marketing. Tolong buat, kena rajin buat. Okay. So dekat sini yang app pun ada banyak update baru selain daripada yang live. Untuk siapa yang tak ada live lagi. Okay, ni ada yang baru kat sini ada business insight yang nak tengok. Okay, kat sini kita boleh tengok sale kita. Sale dah turun. Jadi kita boleh tengok visitor untuk hari ni, page view apa semua boleh tengok dekat sini. Kita boleh tengok apa produk yang top sale dekat dalam kita punya Shopee untuk yang latest punya. Okay, unit so apa semua. And then kita tengok my performance. Dekat sini yang so jaga tadi rate tadi tu. Respon rate tu yang check tadi. Okay, respon time within 1 day. Preparation time tu waktunya, maksudnya rate berapa masa korang ambil untuk delivery. Maksud dapat je order, korang kena post terus. Jangan peram sampai 2-3 hari kalau barang itu ready stock. Kalau pre-order tak apa. Pre-order, kalau korang pre-order 30 hari, jadi korang ada masa dalam 30 hari itulah. Okay, so yang tu untuk rate yang preparation time tu. So rating ni rating daripada buyer kita, customer. Non-fulfillment rate ni, yang ni macam kita cancel order. Katakanlah barang tu dah habis, tapi kita lupa nak update dekat Shopee, and then customer order pula tu. Lepas tu kita terpaksa cancel. Kalau boleh jangan cancel, kita minta customer tu cancel. Bila kita cancel, nanti kita akan dapat penalty daripada Shopee nampak tak, ada seller penalty points tu. Ada macam-macam lagi lah, korang kena tengok kat situ. Bukan tu je, ada lain lagi. So dekat sini ada my app juga. Sama. Okay, dekat sini korang nampak macam ni kan, sebab sebelum ni tak ada. Tapi macam Nur cakap tadi, guna seller center yang dekat laptop lebih baik daripada guna handphone lah. Yang ni ringkas. Kalau korang tengok dekat seller center tu, memang lagi advance lah, lagi banyak lagi. Okay, and then seller assistant, tak ada apalah. Ni sama dengan seller center, baik buka seller center je. Ni my broadcast. My broadcast ni mungkin korang pernah dapat check yang annoying daripada mana-mana seller lain, yang macam boost sale tu kan, yang boost chat tu. Okay, ini pakai my broadcast. Preferred seller. Okay, preferred seller. Kat situ korang boleh tahu macam nak pakai preferred seller, business insight, short active. So sini tak ada apalah. Okay, so seperti yang Nur janjikan, Nur ada nak bagi link kan, link untuk post laju.
korang daftar pos laju Okey, so untuk pos laju korang gunakan link ni. Macam mana? Ada buat dah. Untuk siapa yang tak ada pos laju. Aduh, mana pula ni? Mana pula bookmark dia? Shopee Live. Okey, untuk yang tak ada live, nak buat live guna PC, boleh ambil link ni. Okey, kena bagi link ni dekat YouTube. Tolong ambil. Okey. Alright, ni Shopee Live Kalau siapa yang tak ada live dekat dalam handphone, korang boleh live guna handphone korang. Kalau macam korang nak main game, nak buat streaming saja dekat Shopee pun tak ada masalah. Okay, janji jangan ambil cerita top movie ke apa yang kena ada copyright tu, memang tak boleh lah, memang tak lepas ni. Okay, jadi nuka komen kat sini. Okay, ni link untuk Shopee Live. Okay, and then satu lagi ialah link untuk Shopee free shipping sign up. Okay, ni untuk pos laju Shopee free shipping. Yang ni memang kena daftar untuk pos laju. Ni dia. Ni dia, korang kena daftar kat sini. Ni untuk pos laju pos laju. Lepas ni korang dah tak ada dah apa ni, dah tak ada dah option ada, sudah tak ada. Jadi tolong gunakan Shopee punya ni, Shopee punya logistik. Okay, so ni link untuk korang daftar pos laju shipping pos laju shipping. Okay, isi je benda ni. Isikan bila, contoh yang paling dekat 4 November. So jadi masuk 4 November baru aktif untuk pos laju tu. And then username, pastikan korang letak username yang betul. Guna ni, cari dekat apps korang, setting my account profile, ikut nama sebiji macam profile tu, huruf kecil, huruf besar, ikut sebiji Lepas tu pilih location korang dekat mana. Okay, right, lepas tu agree and then submit je biasa lah. Okay, so dua link tu no share. Okay, jangan lupa sign up. Okay, jangan lupa gunakan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan komen kat bawah tu kalau nak Nur buat live pasal subjek lain. Okey.